Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Ustaz Wadi Anwar memuat naik sebuah video pendek. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan sedikit ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tuan-tuan sekalian, dalam web Wikipedia ada carian Ustaz Wadi Anwar dan satu lagi carian Wadi Anwar. Kami mendapati pada carian Wadi Anwar tanpa perkataan Ustaz ada beberapa suntingan palsu dan penghinaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Pada 17 hari bulan 6 ada 4 suntingan bermula 1.39 petang pada ruangan kerjaya ditulis antara wali Allah di Nusantara. Pada jam 1.40 petang hari yang sama pada ruangan pengalaman ditulis pengerusi Bantras Wahabi Malaysia. 1.42 petang ruangan pengalaman ditulis pengerusi NGO menghancurkan Wahabi di Malaysia. Pada jam 1.45 petang hari yang sama pada ruangan pendidikan ditulis PhD Hadis University of Yaman. Kesemuanya adalah palsu. Pada 18 hari bulan 6 jam 11.49 malam pada ruangan pengenalan ditulis beliau merupakan pengelipur lara bebas yang aktif dalam kegiatan cerita-cerita tahyul dan juga kebajikan sesama capal. Antara syarahannya yang mendapat perhatian ramai adalah tentang Menara Firaun. Kesemuanya itu palsu, tambahan-tambahan tersebut dan juga berbentuk penghinaan. Saya menyuruh pada umat Islam semua untuk kita sama-sama bersikap jujur seperti mana yang dituntut melalui dalil Quran dan hadis. Kita sering menyebut berdiri atas jalan salaf. Persoalannya, salaf mana yang kita ikut ni? Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya mengajak kita semua menilai sendiri bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak yang banyak mengundang kekeliruan di kalangan umat Islam dengan tuduhan khurafat, bid'ah dan sebagainya, dan sering menimbulkan suasana tidak harmoni di kalangan masyarakat Malaysia. Supaya kita semua insaf, taubat kepada Allah SWT. Kalau nak ikut sunnah yang sebenar dari Rasulullah SAW. Dan untuk makluman semua juga, kita pun sudah mengemas kini maklumat-maklumat yang diubah tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beberapa ulasan saya. Yang pertama, saya bersama Ustaz Wadi Anwar dalam hal mengutuk tindakan memasukkan maklumat yang palsu dan berbentuk penghinaan ke laman web Wikipedia Ustaz Wadi Anwar. Ayuh kita sentiasa bersikap jujur dan amanah meskipun kepada pihak yang kita berbeza pendapat dengannya. Ayuh kita sentiasa menyatakan beza pendapat tersebut dengan dalil dan hujah serta akhlak yang baik, bukan dengan cara-cara lain yang dilarang oleh Islam. Atas nota yang sama, baik untuk video ini mahupun mana-mana video saya yang lain, saya sentiasa mengajak para penonton sekalian untuk sentiasa menjaga akhlak ketika menulis komen. Kita para pencinta sunnah bukan sahaja berusaha untuk memiliki akidah dan ibadah yang selari dengan sunnah, tetapi juga akhlak yang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulasan kedua, Ustaz menyebut tentang berdiri di atas jalan salaf, juga mengajak menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang banyak mengundang kekeliruan di kalangan umat Islam dengan tuduhan khurafat, bid'ah dan sebagainya, dan sering menimbulkan suasana tidak harmoni di kalangan masyarakat. Kenapa ya Ustaz menyebut semua itu? Meskipun Ustaz tidak menyandarkannya secara spesifik kepada mana-mana kumpulan, namun dengan membandingkannya dengan kuliah-kuliah Ustaz yang lain, saya tahu siapa yang Ustaz masukkan itu. Bahkan saya yakin para penonton yang dirahmati Allah pun tahu siapa yang Ustaz masukkan itu. Persoalannya, Ustaz ada bukti kukuh ke bahawa yang membuat suntingan ke laman Wikipedia itu dan memasukkan maklumat palsu dan berbentuk penghinaan
adalah dari kalangan kumpulan tersebut? Jika ada, silalah buat laporan polis dengan menyatakan secara spesifik kumpulan, bahkan nama penuh individu terbabit. Jika tidak, nampaknya ustaz sendiri sedang memberi maklumat palsu kepada para penonton. Bukankah ini termasuk dalam kategori memberi maklumat palsu? Saya nukil semula apa yang ustaz sebut sendiri dalam video itu. Ustaz berkata, saya menyeru kepada umat Islam semua untuk sama-sama kita bersikap jujur seperti mana yang dituntut melalui dalil Al-Quran dan hadis. Ulasan ketiga, menyentuh tentang maklumat palsu. Saya nak tanya, apa yang ustaz pernah katakan satu masa lalu bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah telah memfatwakan hukuman bunuh ke atas orang yang melafazkan niat sebelum solat. Apakah itu maklumat sahih atau palsu? Saya maklum bahawa ustaz ada membuat video khas memberi penjelasan, tetapi video itu kemudiannya telah dijawab oleh Ustaz Salman Ali. Sayang sekali video jawapan oleh Ustaz Salman Ali telah diturunkan oleh pihak YouTube disebabkan laporan copyright strike, dan kami dimaklumkan bahawa yang membuat laporan copyright strike itu ialah di pihak ustaz. Pun begitu, maafkan kami jika makluman ini tidak betul. Tak apalah, kita move forward. Apa kata saya cadangkan ustaz buat penjelasan baru tentang isu ini. Ustaz buat penjelasan dengan common reference. Yang ini dengan membuka kitab yang kami pun sama-sama dapat rujuk kitab tersebut. Judul yang sama, jilid yang sama, muka surat yang sama, perenggan yang sama, ayat yang sama. Bak kata orang putih, we are on the same page. Contohnya, macam yang Alhamdulillah saya buat ini, perisian Maktamah Syamilah yang saya gunakan adalah sumber rujukan yang mudah dimiliki semua dan ia adalah percuma. Ustaz tunjuk dan bacakan fatwa Ibn Taymiyah tersebut. Kami semua sama-sama dengar dan sama-sama semak apa yang ustaz tunjukkan itu. Moga dengan itu kami berpuas hati bahawa ustaz menyampaikan maklumat yang sahih dan bukan selainnya. Perkara ini penting kerana sebagaimana ustaz tidak suka maklumat palsu disandarkan kepada ustaz, Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga tidak suka maklumat palsu disandarkan ke atas beliau. Cuma, beliau sudah lama meninggal dunia dan tidak dapat membuat video khas bagi membela dirinya. Maka penjelasan ustaz dalam hal ini dan pencerahan tentang apa yang sahih dan apa yang palsu sangatlah dihargai. Baik, ulasan keempat dan terakhir, ustaz menyebut di akhir video bahawa saya quote, kita sudah mengemaskini maklumat-maklumat yang diubah tersebut. Artinya sekarang ini tiada maklumat palsu di laman Wikipedia tersebut. Sebaliknya yang sahih belaka. Baik, saya merujuk kepada laman Wikipedia di bawah carian Wadi Anwar tanpa perkataan ustaz, sebagaimana yang ustaz sebut, dan sebagaimana tangkap layar di sebelah saya ini. Di dalamnya, sila rujuk tangkap layar ini pula, dan apa yang saya bulatkan warna merah tu dan saya gariskan merah, dinyatakan bahawa ustaz ada tauliah mengajar di negeri Kedah. Pihak ataupun tim multimedia ustaz tertinggal ke negeri-negeri lain atau sememangnya begitu di satu negeri sahaja. Jika satu negeri saja, maka saya muskil bagaimana ustaz mengajar di negeri-negeri lain. Sebab sekarang ini, yang saya tahu, yang kami sama-sama maklum, bukan sahaja tak boleh mengajar agama, nak baca doa di majlis kenduri perkahwinan di negeri lain pun tak boleh jika tiada tauliah di negeri tersebut. Nak beri ucapan perasmian sesuatu program pun tak boleh jika tiada tauliah di negeri tersebut. Sehingga kan saya teringat Ustaz Kazim Alias dalam satu kuliahnya berkata sekarang ni nak jadi penyanyi dan pelakon lagi senang.
kerana tidak perlukan tauliah di mana-mana negeri. Bebas boleh ke mana-mana untuk berlakon dan atau menyanyi, ya. Okey. Saya berbaik sangka bahawa ustaz ada tauliah sementara di negeri-negeri lain selain Kedah. Betul ke? Baik, demikian sedikit ulasan saya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana yang diajak oleh ustaz, saya bacakan semula, ya. Ustaz menyebut, saya menyeru kepada umat Islam semua untuk sama-sama kita bersikap jujur seperti mana yang dituntut melalui dalil Al-Quran dan hadis. Poin penting ialah semua. Jangan sekadar seru orang lain tetapi lupa diri sendiri. Ini pesanan kepada diri saya lah. Saya tutupi dengan ayat kedua dan ketiga daripada surah As-Saff, surah yang ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.